Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dihormati, yang dikasihi Al-Fadhil Tuan Haji Umar, Imam surau kita, Bilal, Fadhil Ustaz Syukri Asyu Surau, seterusnya muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya kasihi sekalian. Muka surat 268, muka surat 268, hadis 457. Hadis 457. Tajuk kecilnya yang keempat. Kita masih lagi berada di bawah tajuk besarnya Kitabul Janazah, kitab berkenaan dengan janazah. Dan tajuk yang keempat, hadis 455, salah ni, 455. Tajuk yang kedua baru, tajuk yang kedua. Ucapan untuk orang yang sakit atau meninggal dunia. Kalau orang sakit kita ucap macam mana, orang meninggal dunia kita ucap macam mana. Okey. Jadi bahagian jenazah, pengurusan jenazah ini kita akan lihat hadis-hadisnya. Kadang-kadang ada juga amalan dalam masyarakat kita ni tak menepati dengan hadis-hadis dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang menepatinya. Yang menepati kita amal. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hadartumul marida awil mayyita faqulu khaira fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Qalat falamma mata Abu Salamah ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah inna Aba Salamata qad mata. Qal quli Allahumma ighfir li wa lahu wa a'qibni minhu uqba hasanah. Qalat faqultu fa'aqabani Allahu man huwa khairul li minhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika kamu menjenguk orang sakit atau jenazah, maka ucapkanlah ucapan yang baik-baik, iaitu doa. Ataupun bercakap biasa pun dia anggap sebagai doa. Tak boleh bercakap yang tak elok. Sama ada dia sedang sakit ataupun dia sudah meninggal, dia jadi jenazah dah. Kerana para malaikat akan mengaminkan apa yang kamu ucapkan, kata Nabi. Itu dia. Sebabnya apa yang kita ucapkan itu akan diaminkan oleh malaikat. Tak semestinya doa lah. Sebab tu doa tu dia buat dalam kurungan. Mana dalam hadis tak sebut.
cakap biasa pun tak boleh juga. Malaikat akan mengaminkan cakapan-cakapan yang tak baik. Ummu Salamah berkata, tak kala Abu Salamah meninggal, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, bahawasanya Abu Salamah telah meninggal. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah. Dia beritahu pada Nabi bahawa Ummu Salamah suami dia meninggal. Lalu Nabi kata, kuli, kata olehmu, Allahumma ghafirli walahu. Wahai Tuhan, ampunilah aku dan ampunilah dia. Wa aqibni minhu uqba hasanah. Nabi suruh baca sampai kat tu. Yang bermaksud, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosanya, dan berikanlah aku penggantinya dengan pengganti yang lebih baik. Itu dia. Itu yang Nabi ajar. Ummu Salamah berkata, kemudian aku membaca doa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memberiku pengganti berupa orang yang lebih baik bagiku darinya, daripada daripada Abi Salamah, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, Ummu Salamah kata dia merasakan bahawa Abu Salamah lah yang terbaik, suami yang terbaik bagi dia. Siapa lagi yang lebih baik daripada Ummu Salamah? Nabi suruh minta yang lebih baik. Tiba-tiba Allah mengurniakan Nabi sendiri menjadi suaminya. Lebih baik sungguhlah. Dia Rasul. Sebelum daripada tu, Abu Bakar, Umar pinang dia apabila suami dia meninggal. Tetapi dia tidak menerimanya kerana dia ini seorang yang sangat mengambil berat tentang anak-anak, takut tak terjaga suami. Tapi apabila Nabi minta, maka tak kata apalah, tak menerima apa yang lamaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suami dia ni meninggal dalam peperangan Uhud. Balik tu luka parah, Ummu Salamah jaga. Dalam tempoh itu Nabi ada mari melawat dan sebagainya. Kemudian dia meninggal. Dia meninggal. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar doa ini kepada Ummu Salamah apabila suami dia meninggal. Ummu Salamah ni orang Quraisy lah. Orang Quraisy. Dia ni sepupu dengan Khalid ibn al-Walid, Saiful Islam, pedang Allah, Saifullah, pedang Allah. Nama dia Hindum binti Huzaifah, nama dia. Hindum binti Huzaifah. Dia termasuk di kalangan orang yang awal memeluk Islam juga, bersama dengan suami dia. Dia berhijrah ke Habasyah sama suami dia. Apabila Islam ini, Sayyidina Hamzah masuk Islam, Sayyidina Umar masuk Islam, jadi musyrikin Quraisy tak berapa melakukan tekanan, lalu dia balik semula ke Mekah. Kemudian selepas itu Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka dia dengan suami dia antara yang awal nak berhijrah ke Al-Madinatu Al-Munawwarah. Nabi hijrah ke Madinah. Maka dia pun nak hijrah juga bersama dengan suami dia dan seorang anak pada masa itu. Anak tu nama Salamah. Pasal tu dia digelar Ummu Salamah, ibu pada Salamah. Suami dia dipanggil Abu Salamah. Tiba-tiba dalam perjalanan dia nak musafir, nak pergi ke Madinah hijrah ni, musyrikin Quraisy sedar. Lalu keluarga dua-dua ni dah Islam belaka lagi. Keluarga Abu Salamah pun dah, keluarga Ummu Salamah pun dah. Lalu keluarga Ummu Salamah menyedari Abu Salamah nak hijrah ke Madinah bersama dengan Nabi SAW. Dia pergi pegang Ummu Salamah, isteri dia ni.
Bani dia, kabilah dia pegang, tak benar awak pergi. Kalau mu nak pergi juga hijrah, mu pergi seorang. Ini keluarga kami, dia kata. Walaupun kahwin dah. Lalu Ummu Salamah kata, dah keluarga dia tak benar pergi, halang, abang pergi seorang lah. Berhijrah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Salamah pergi seorang. Apabila keluarga Abu Salamah mendengar keluarga Ummu Salamah menghalang dia daripada turut hijrah, dah Islam kau. Lalu mereka pergi dekat Ummu Salamah, keluarga Abu Salamah lah, toki pada Salamah tadi. Tok tua lah, tok tua Ummu Salamah. Dan keluarga dia datang rebut anak dia daripada dia. Ayah pergi dah, anak ni. Dia rebutnya dan dia ambil. Berlaku tarik menarik dalam sejarah yang masyhur, tarik menarik antara keluarga Salamah dengan Ummu Salamah dengan keluarga Abu Salamah. Tarik menarik itu cabuk tangan. Allahu Akbar. Macam mananya tarik? Cabuk tangan sebelah. Dalam keadaan cabuk punya awak lari semacam anak tu. Ummu Salamah dalam kesedihan, dalam tempoh yang agak lama. Kalau Melayu panggil apa? Hilang anak. Ngoyang. Gitu lebih kurang. Apabila didengar oleh keluarga Abu Salamah, Ummu Salamah begitu rupa dalam keadaan sedih, suami pergi Madinah dah, anak orang ambil pula ni. Lalu mereka pun pergi hantar balik anak tadi kepada Ummu Salamah. Kenapa masih ingat? Cabut masuk gedak. Okay. Kemudian apabila anak itu diserahkan kepada Ummu Salamah bertekad berhijrah ke Madinah menurut jejak langkah suaminya. Sampai di tengah jalan, dia dua orang bertemu dengan Uthman ibn Talha, seorang sahabat Abu Salamah, sahabat suami dia. Tapi masa itu Uthman ibn Talha ni tak beriman lagi. Lepas tu masuk Islam. Lalu Uthman ibn Talha tanya Ummu Salamah, "Mu nak ke mana ni?" Dia kata nak berhijrah ke Al-Madinatu Al-Munawwarah. Pergi kat suami dia. Uthman kata jauh Mekah Madinah ni, naik unta masa tu. Bayanglah. Dua anak pula. Bahaya di tengah jalan, dia kata. Nak pergi juga. Lalu Uthman kata, aku hantarlah. Bahaya di tengah jalan. Dia pun hantar sampai ke Madinah. Bertemu dengan suami dia. Hantar dekat suami dia. Kemudian dia balik semula ke Mekah. Begitulah Ummu Salamah ini. Dalam peperangan Uhud, suami dia luka parah, kemudian dia berabak begitu gini, meninggal juga. Okay. Selepas meninggal itulah berlakunya antara peristiwa yang kita baca dalam hadis ini. Dia panggil sebagai asbabul wurud, sebab hadis ini berlaku. Bila Abu Salamah mati, Ummu Salamah pergi mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi SAW mengajar kepada Ummu Salamah, antara doanya ialah yang kita baca tadi. Siapa-siapa pun boleh baca, tak semestinya Ummu Salamah lah. Hadis ini bukan khusus untuk Ummu Salamah saja, bahkan sesiapa sahaja pun yang kematian isteri, yang kematian suami, boleh membaca doa ini yang diajar oleh Nabi SAW. Bacaan yang dibaca apabila kita mendengar kematian ini banyak juga lah. Di samping hadis Ummu Salamah ini. Jadi Ummu Salamah ni kahwin dengan Nabi sampai tu. Termasuk dalam Ummahatil Mukminin, isteri-isteri Nabi SAW. Dan dia ni di antara isteri yang meninggal, antara yang paling lewat lah, tahun 61 Hijrah. Zaman Yazid bin Muawiyah jadi khalifah.
Dia dengar Sayyidina Husin dibunuh di Karbala. Pensang dia. Ummu Salamah ni. Cucu juga jadi cucu tiri. Pensang dia dengar. Okay. Dia meninggal, riwayat yang sahihnya meninggal di Al-Madinatul Munawwarah, dikebumikan di perkuburan Baqi'. Antara sahabah yang semayangnya ialah Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada juga yang mengatakan dia mati di Syria, tapi ini tak kuatlah. Ada kubur dia di sana, di Maqbarah Babus Saghir. Saya pun pergi tengok juga. Tetapi pandangan ini tak kuat. Yang kuatnya ialah meninggal di Al-Madinatu Al-Munawwarah dan dikebumikan di perkuburan Baqi'. Maknanya kalau kita pergi perkuburan Baqi' itu, dia disemadikan di situ. Okay. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim juga, oleh kerana kita ni ringkasan, dia bawa satu je. Saya ambil kitab Bulughul Maram. Kitab ni saya mengajar di surah Al-Quddus, Batu 9. Okay. Saya baca satu lagi hadis yang bermaksud daripada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi Abu Salamah yang saat itu matanya dalam keadaan terbuka. Abu Salamah meninggal, Nabi mari melawat. Nabi tengok mata Abu Salamah ni terbuka. Lalu baginda memejamkannya dan bersabda, sesungguhnya roh itu apabila dicabut akan diikuti oleh pandangan mata. Roh ni apabila keluar, mata tengok. Pasal tu buka mata orang mati. Tu Nabi beritahu. Maka orang-orang dari kalangan keluarganya pun menangis. Menangis. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu mendoakan buat diri kamu kecuali hanya kebaikan, kata Nabi. La tad'u ala anfusikum illa bi khair. Jangan kamu doa untuk diri kamu kecuali yang baik. Termasuk keluarga kita pun macam diri kita lah. Okay. Bahkan terhadap orang Islam lain pun tak boleh kita doa benda-benda yang tak baik. Al-Muslim akhu Muslim. Orang Islam ni saudara se-Islam dengan kita. Dalam hadis yang lain, orang Islam dengan orang Islam ni bandingan seperti satu jasad. Satu anggota sakit, seluruh anggota menurut sakit. Jadi bukan saja larangan ini, berdoa untuk diri kita yang tak baik, saudara kita, anak beranak kita yang tak baik pun tak boleh juga. Okay. Masuk juga situ. Lalu Nabi SAW berdoa, ya Allah, berikanlah keampunan kepada Abu Salamah. Nabi baca, Allahumma ghafir li Abi Salamah. Nabi sendiri baca. Awak orang mati. Wahai Tuhan, ampunilah kepada Abi Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyin. Tinggikanlah darajatnya di kalangan orang-orang yang beroleh petunjuk. Tinggikan darajat dia pada hari kiamat. Wafsih lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi wa khlufhu fi aqibihi. Lapangkanlah kuburnya dan berikanlah cahaya penerangan di dalamnya, serta berikanlah gantinya kepada anak-anak cucu yang ditinggalkannya. Beri ganti pula kepada orang yang dia tinggal, ganti yang baik. Ini di antara doa-doa yang diajar oleh Nabi SAW. Di samping doa yang baik-baik, boleh belaka. Nabi suruh doa yang baik-baik. Yang pertama, kata para ulama, apabila dia tak ubah dalam kitab kita ni, yang Muslim yang penuhnya ada.
Nabi SAW sebut apabila kita dengar kematian, Nabi sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tuan mula-mula sekali. Hadis ni ada juga dalam Sahih Muslim kita, tapi yang ringkasan kita ni dia tak bawa. Okay. Perintah ni ada dalam Quran, di mana sifat orang-orang yang beriman apabila ditimpa musibah, inilah ucapan. Termasuklah musibah itu kematian. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surah Al-Baqarah. Apabila kamu ditimpa musibah dan malapetaka, hendaklah kamu kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita datang daripada Allah, kepadanya lah kita dikembalikan. Ayat ini kata para ulama, Al-Imam Ibn Al-Qayyim dan lain-lain, adalah umum, tak kiralah apa saja musibah. Salah satunya kematian. Musibah ni luar lah. Kemalangan pun patut ni kau kita sebut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat ke Tuhan. Pernah orang kemalangan, saya sebut begitu. Ya, Ustaz doa tinggi. Dia ingat ke mati baru sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini salah faham juga dalam masyarakat kita. Apa-apa saja musibah, kebakaran ke kita dengar dan sebagainya, nak ribut, petir dan sebagainya, boleh kita menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Termasuklah yang sabit di dalam hadis-hadis yang sahih apabila kita mendengar kematian. Itulah yang sahihnya, yang ada di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang buat ni kaki ayam sana ni ngatur boleh. Sebut alhamdulillah, beranak boleh nikmat, alhamdulillah, bukan musibah. Walaupun beranak tubik kaki ayam, semua orang beranak tubik kaki ayam laka, tak akan kasut laka, tak akan selipar. Allahu akbar. Tinggi, bahasa tu bila tinggi sikit. Jadi takdir kata tubik kaki ayam sungguh. Boleh kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah jugalah. Okay. Besar kaki, tak takdir kata. Okay. Tapi kalau kaki ayam peribahasa tu, tu tak apa. Semua orang gitu lah ke beranak. Dia nikmat, sebut alhamdulillah. Okay. Di dalam masyarakat kita ada suatu amalan, negeri Arab tak ada pula ni, orang Melayu kita. Apabila orang melaporkan dalam WhatsApp ke, dalam apa ke, perbualan biasa ke, Sianu bin Sianu mati dah, maka ia pun sebut Al-Fatihah. Lazimnya begitu. Dah. Jadi hak ni ada dah dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ke tidak ada? Okey. Suruh sebut Fatihah tak? Dia dah baca sekarang sebut Al-Fatihah ya. Kalau baca boleh kau tahan. Okey. Pada asasnya perkataan apabila dengar kematian sebut Al-Fatihah ni tak ada lah dalam hadis-hadis yang sahih tak ada. Itu kita mari dengar hadis ni, kita nak tahu hak mana yang ada dalam dalil sungguh yang sahih mari daripada Nabi. Baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Baca doa-doa yang baik, ya. Jadi kalau baca Al-Fatihah tu tidak ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sahih pun tak ada, yang dhaif pun tak ada. Jadi amalan dalam masyarakat kita, sebab itu di tempat lain tu tak ada. Okey. Banyaklah amalan dalam masyarakat kita ni yang kita amal yang bukan berdasarkan kepada dalil. Dah kalau dia baca Fatihah sungguh dan dia niat sedekah pada si mati, tu masuk
bahagian kita membaca Al-Quran sampai dak pahala pada si mati. Itu satu hal yang lain pula. Takdir kita dengar orang mati, kita baca Fatihah, hadiah pada si mati. Baca Qul Huwallah ke, baca apa ke, kita hadiah pada si mati. Itu dia masuk dalam persoalan kita membaca ayat-ayat Al-Quran dan kita hadiah kepada si mati. Sampai ke tak sampai pahala. Hak ni khilaf di kalangan para ulama daripada dulu lagi. Tak nak sesat. Ada yang kata sampai, ada yang kata tak sampai. Kalau kita baca, kita pegang hak kata sampai lah. Okay. Antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu dalam kitab dia Al-Azkar. Imam Nawawi sebut dalam kitab Azkar dia berkenaan dengan Quran ni kita baca siapa dak kepada si mati. Apa dia Imam Nawawi kata dalam kitab Azkar, dia kata ikhtalafal ulama'u fi wusuli thawabi qiraatil Quran. Imam Nawawi kata telah berselisih para ulama tentang sampai ataupun tidak pahala bacaan Al-Quran pada si mati. Khilaf kata Imam Nawawi. Wal masyhuru min madhhab Syafi'i wa jama'atin annahu la yasilu. Imam Nawawi kata yang masyhur daripada mazhab al-Imam Asy-Syafi'i kita dan sebahagian ulama dalam mazhab kita, annahu la yasilu, tak sapa pahala. Daripada Imam Syafi'i sendiri dan sebahagian ulama dalam mazhab kita, yang masyhurnya dalam mazhab kita tak sampailah. Itu kata Imam Nawawi. Wa madhhabu Ahmad ibn Hanbal wa jama'atun minal ulama wa jama'atun min ashabi Syafi'i ila annahu yasilu. Okay. Imam Syafi'i kata lagi, walau bagaimanapun Imam Ahmad bin Hanbal, pengasas mazhab Hanbali, dan sebahagian ulama daripada mazhab Hanbali, dan sebahagian ulama daripada mazhab Syafi'i kita ada juga yang kata dianya siapa pahala tu. Kita niat siapa. Jadi khilaf lah. Okay, khilaf. Jadi kalau kita tengok dah kita ada yang kata tak siapa, iyalah, ada begitu. Ada yang kata siapa, ya ada. Kerana dalil-dalil yang terang berhubung dengannya tak ada. Nak kata tak siapa pun tak terang juga. Maka sebab itulah yang menjadi khilafnya. Dalam Bukhari Muslim pula tak ada. Okay. Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala anhu, ulama besar dalam mazhab Hanbali, dalam kitab dia Al-Fatawa, dia kata siapa. Okey. Jadi kita buat tahlil ni pegang hak siapa. Okey, pegang hak siapa. Baca Fatihah, baca Quran, baca apa, niat kepada si mati. Kalau tak siapa pun boleh pahala kita hak baca. Dak rugi boleh pahala juga baca okey. Kita mengharapkan sampai. Kalau boleh kita berdoa pula, ya Allah, ya Tuhanku, bacaan yang aku baca ini pahalanya aku sedekahkan pada Sianu bin Sianu yang telah meninggal. Jadi doa pula. Jadi doa moga-moga Allah terima. Okey. Nabi sendiri ada tak baca Fatihah gini? Tak ada. Dan Nabi ada suruh ke? Pun tak ada juga. Okey. Maka dia menjadi khilaf di kalangan para ulama. Terpulanglah. Kalau nak baca, baca. Okay. Manakala sebut Fatihah tu supaya orang baca dan kita baca, lainlah. Ini sebut saja Al-Fatihah, tak baca-baca. Ya. Jadi hak ni tak ada pahala apa Al-Fatihahnya. Tak. Baca Fatihah tu baru ada pahala. Kemudian kita niatkan supaya sampai pada si mati. Walaupun khilaf, kita pegang hak sapalah. Okey. Hak dak siapa dia kata idza mata banu adam in qata'a amalu illa min salasin. Sadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u la. Hadis ni sahih. Apabila mati anak Adam,
putuslah amalan dia kecuali 3. Anak yang soleh yang berdoa untuk dia. Lepas tu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat yang orang amal selepas dia mati. Jadi Nabi kata 3 je. Jadi dah lah dia kata. Okey. Kalau kata siapa ni pula? Dia kata bilangan dalam hadis itu tidak dijadikan hujah. Mafhumul adadi ghairu hujah. Lazimnya bilangan dalam hadis ini tak menjadi hujah. Dan di sana ada dalil-dalil yang menunjukkan yang lain ada juga memberi manfaat. Walaupun Nabi sebut 3 dalam hadis itu. Antaranya kita doa pada saudara kita yang lain. Dia mati dah. Kalau ikut hadis ni anak je doa. Tapi dalam hadis-hadis yang banyak, dia suruh kita berdoa pada orang Islam yang telah meninggal. Termasuk hadis yang kita baca ni. Nabi pun baca pada Ummu Salamah. Allahumma ghfir lahu. Nabi doa untuk keampunannya. Dan Nabi suruh doa pada orang-orang Islam. Jadi rukun khutbah dalam mazhab kita hari Jumaat. Berdoa pada kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang mati. Kalau tak beri manfaat, baca awak kenapa? Tak. Dalam sembahyang jenazah tu pun doa pada si mati. Dan lepas takbir yang ketiga dan keempat. Maka memberi manfaat. Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi lalu kat kubur, Nabi kata 2 kubur ni diazab. Nabi minta pelepah khema. Nabi belah 2, pacok lenisa, pacok lenisa. Mudah-mudahan sementara pelepah khema ni masih basah dan bertasbih pada Allah, meringankan 2 orang yang dalam kubur ni, Nabi kata. Ni boleh beri kesan ni, dia kata. Pelepah khema boleh beri kesan. Kita orang yang beriman tak boleh beri kesan. Tak. Orang kata siapa pula. Berhujah demikian. Orang kata tak siapa pula. Ni khususiah kepada Nabi. Nabi tak suruh buat. Ya je buat. Dan dalam peristiwa tu ya bukan buat semua. Jadi tak habis. Perbahasan ni dah habis panjang. Panjang. Ada yang kata sampai. Ada yang kata tak sampai. Doa sampai belaka sabit Nabi suruh amal tu. Okey. Kita tengok hadis yang seterusnya, tajuk yang nombor 3, mentalkin jenazah dengan bacaan la ilaha illallah. Tukar sikit dalam tajuk asalnya dalam bahasa Arabnya talqinul mauta la ilaha illallah. Terjemahnya mentalkin orang yang hampir mati dengan bacaan la ilaha illallah. Kalau mentalkin jenazah ni orang mati dah. Terjemah tu tak betul. Okey. Salah terjemah Imam Muslim buat tajuknya talqinul mauta la ilaha illallah. Mauta ni orang yang nak mati. Dalam keadaan nazak nak mati. Hadisnya an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah. Abu Sa'id Al-Khudri berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu, tuntunlah, ajalah, mautakum, orang yang akan meninggal di kalangan kamu, di antara kamu. Ini betul terjemah dia. Akan meninggal. Meninggal lagi? Tak lagi lah. Nak mati maksudnya mautakum ni. Kalau mati dah dipanggil janazah. Okey. Orang yang nak mati di kalangan kamu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Itu yang Nabi ajar. Ini sunnah juga. Okay. Apabila nak mati, suruh ajar la ilaha illallah. Hadis ini sangat sahih, ada dalam sahih Muslim kita, dalam sunan-sunan ada belaka. Cuma dalam Bukhari tak ada. Dalam Bukhari tak cukup syarat-syarat dia tak ubah. Tapi hadis ini status dia sahih. Ada dalam Muslim kita dan juga di dalam kitab-kitab sunan yang lain, boleh katakan ada belaka hadis ini.
Para ulama hadis menyatakan bahawa kalimah mautakum la ilaha illallah ialah ketika seseorang itu berada dalam sakaratul maut. Nazak lah kita kata, nak mati dah, ajar la ilaha illallah. Ini dipanggil talqin. Lakinu ni talqin, mengajar orang yang nak mati la ilaha illallah. Hak ni sabit dengan hadis yang sahih yang kita baca ini. Dan juga dalam riwayat-riwayat yang lain. Artinya hendaklah kita amalkan, dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala anhu di dalam kitab dia Syarah Sahih Muslim, ketika dia menghuraikan hadis ini, dia kata menjadi ijma' di kalangan para ulama hukum kita mentalqinkan orang nak mati ini dengan la ilaha illallah adalah sunat hukumnya. Sebab perintah daripada Nabi SAW. Perintah di sini perintah sunat. Imam Nawawi kata menjadi ijma' di kalangan ulama, hukum dia adalah sunat. Dan Imam Nawawi menyebut lagi bahawa cukup dengan sekali sahaja kita ajar dia sakit. Kita tak perlu mengulangi dalam jumlah yang banyak. Okey, kita ajar la ilaha illallah, dia ikut la ilaha illallah, sudah. Selagi dia tak bercakap benda lain, orang yang nazak ni, kita tak perlu lagi ulang la ilaha illallah supaya dia sebut, tak payah. Kalau dia tak ikut, kita sebut lagi lah. Okay. Kalau dia sebut dah, tak payahlah kita ulang acak kali. Dia sebut dah, dia senyap, dia tak bercakap lagi, tak payah lagi kita sebut. Kalau kita menyebut acak kali begitu, Imam Nawawi kata hukumnya adalah makruh. Takut menyakiti orang yang sakit tadi. Main dak weti la ilaha illallah, duk main ngatik kat telinga kawan tu nazak. Dah. Mungkin dia marah pula pada kita menyebut la ilaha illallah. Jadi su'ul khatimah pula dia satu hal pula. Sebab itu dilarang kita mengulangi acak kali. Kecuali dia bercakap pula dengan hal-hal yang lain, bersabit dengan dunia, kita ajar pula la ilaha illallah. Dan satu lagi, iaitu mengajar Muhammadur Rasulullah. Ini tak ada dalam hadis-hadis juga. Yang sahihnya mengajar la ilaha illallah je. Jadi kita ajar hak tu jelah. Banyak orangnya saya biasa pergi tengok orang sakit juga. Sakit berat ke, orang panggil telefon, kita pergi tengok. Jadi hak mengajar ni, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kawan tu nazar. Nak sebut panjang-panjang itu payah. Okay. Tak apa putih ulang pula. Lembek loli kawan tu, lembek dah. Nazak dah. Abang tak faham tadilah, abang tak belajar. Okey. Hanya memadai dengan la ilaha illallah. Kat tu je. Itu sahaja yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Jadi hak Nabi tak bersuruh, tak payah. Okey. Orang Islam yang nak meninggal, dia panggil talqin, mengajar la ilaha illallah. Kalau orang kafir, kita pergi, dia sakit, kita ajar mengucap la ilaha illallah. Kalau orang tu, kita mengajar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia sakit, kita pergi menawak dia sakit, ikutlah sama ada sakit yang berat dah ataupun tak. Kita mengajar dia mengucap syahadah supaya dia masuk Islam. Kalau dia mengucap, Islam lah. Kalau tak, mana dia mati dalam keadaan yang tak beriman. Nabi SAW sendiri ketika Abu Talib, pak saudara dia, sakit teruk. Di kitab dalam Kitabul Iman Sahih Muslim ni kita dah baca. Nabi pergi dan Nabi ajar mengucap la asyhadu an la ilaha illallah. Ya Nabi kata, inilah kalimah yang aku boleh tolong. Wahai ammi, wahai pak saudaraku pada hari kiamat kelak. Kamu bebaskan daripada neraka.
Tapi Abu Jahal pun ada juga, Abu Lahab ada belaka, Al-Mughirah ibn Syu'bah. Dia kata pada Abu Talib, adakah mu nak tinggal agama datuk nenekmu? Ikut agama anak saudaramu? Tinggal agama Abdul Muttalib, ayahmu? Akhirnya Abu Talib kata, aku berpegang dengan agama datuk nenek dia. Tak masuk Islam kot ah. Tak pak saudara Nabi pun. Ya Nabi sangat sayang, dia pun sayang ke Nabi. Nabi mati, ayah dia mati dah. Duduk dengan mak sekejap. Mak mati duduk dengan Toki. Siapa umur 8 tahun, Abdul Muttalib mati. Duduk pula dengan Abu Talib. Sehinggalah Nabi menjadi Rasul tu Abu Talib ada lagi. Nabi umur 40 lebih dah. Abu Talib ada lagi tapi tak beriman. Dia pernah bawa Nabi pergi ke Syam niaga. Kalau hendak lagi kita Nabi ni umur 8 tahun. Bawa pergi dah. Anak dia sendiri tak bawa. Pergi ke Syam meniaga. Padahal di sana dia jumpa dengan pendeta Kristian. Kata awak baliklah anakmu ni. Jumpa dia orang Yahudi yang bunuh ni. Pendeta tu tengok dah atas belakang Nabi tu ada perkataan khatamun nabiyyin. Penutup segala Nabi. Tuan awak timbul di atas belikat dia antara dua bahu ni. Dia tahu Abu Talib tapi tak beriman kok, tak ada hidayah. Nak macam mana? Tak, hidayah yang hakiki ni milik Allah Subhanahu wa taala. Berhubung dengan peristiwa ini Nabi sedih tak masuk Islam. Tuhan awak turun firman Allah taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kau tak boleh beri hidayah wahai Muhammad kepada orang yang paling engkau kasihi, iaitu Abu Talib. Tetapi yang boleh beri hidayah yang sebenar ialah Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hidayah yang sebenar adalah milik dan kepunyaan Allah. Kita hanya seru saja. Jadi kalau orang kafir kita boleh ajak dia. Ada mengucap dak amanah mati. Tak? Okey. Nabi pernah ada seorang khadam, seorang hamba dak Islam. Tiba-tiba dekat dia nak mati, Nabi suruh masuk Islam, dia tak ambuh. Siapa dekat nak mati, Nabi ajak lagi. Kemudian dia sanggup untuk mengucap syahadah, masuk Islam dia. Ada. Jadi kita hanya berikhtiar mengajak ketika dia sakit supaya mengucap kalimah syahadah. Kalau dia mengucap maka dia termasuk di kalangan orang Islam. Kisah ni ada dalam kitab Subulus Salam, iaitu hamba pada Rasulullah SAW di penghujung usia dia mengucap dua kalimah syahadah. Hadis-hadis ini bukan sahaja yang kita baca ini, juga ada diriwayatkan oleh Abi Zar, oleh Abi Darda, supaya kita mengucapkan la ilaha illallah ketika orang hampir mati. Okay. Dan jika sekiranya selepas mati dah, lagu mana? Selepas mati dah. Maka jika sekiranya selepas mati, hak ni termasuk dalam kalau selepas mati dia panggil talqin juga. Tetapi talqin hak ni berlaku khilaf di kalangan ulama. Hadis-hadisnya sahih ke tak ada? Tak sahih. Dalam Bukhari, dalam Muslim tak ada. Dalam sunan-sunan yang besar pun tak ada. Ada dalam riwayat Al-Imam Daruqutni. Maka hadis itu berlaku perbahasan di kalangan ulama. Ada yang menerima, ada yang mengatakan dhaif dan ada yang menolaknya. Jadi apabila berlaku demikian, hak terima, ia kata boleh ajar orang nak mati la ilaha illallah. Sebagaimana yang orang baca ketika orang mati itulah, ada buku panjang tu. Dia kata jika sekiranya kamu sudah meninggal, dia kata sebut namanya,
Kamu jangan lupa perjanjian kita dengan Tuhan, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Malaikat mari tanya, ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Jawablah Allah, ajar belaka. Siapa apa belak kamu? Siapa saudara kamu? Jawablah orang Islam tu saudara kamu. Panjang jugalah kalau kita baca habis buku tu setengah jam dah habis lagi. Okay. Tetapi ianya termasuk di dalam forum fikihiyah cabang, sebahagian mengatakan boleh baca, sebahagian kata tak. Kerah lagi atau bid'ah. Khilaf lah, maknanya khilaf. Kalau ada dengar tu, biarlah. Hak kata ada boleh baca pun, ada juga. Imam Nawawi sendiri, dia kata hadis ini dhaif. Tetapi kalau nak dibaca, boleh. Tidaklah dhaif yang berat. Okey, wallahu taala anhu alam. Ada orang baca, ada yang tak baca. Nanti mungkinlah ke depan lagi kita akan bertemu antaranya beri tazkirah. Beri tazkirah ni hak untuk orang hidup. Kalau tadi orang mati, talqin orang mati. Hak ni khilaf. Okey, setengah kitab kata sunat. Okey, dia terima hadis tadilah. Setengah kata dak. Okey. Apa saya nak sebut sekali lagi? Lupa dah. Begitu juga hak mengajar tadi. Hak mengajar tadi pun begitu jugalah. Dia berdasarkan hadis-hadis, dia kata orang mati pun boleh dengar orang bercakap. Tu dia. Hak kata dak ni, apabila beramal ni atas dunia ni, apabila masa hidup, mati tak ada dah lah. Hak jawapan pun dalam kubur tu, malaikat mari tanya, ma rabbuk, siapa Tuhan kamu, apa kitab kamu, apa rasul kamu. Hak ni amalan masa kita hidup ni baru boleh jawab. Bukan ajak kita mati dah. Tu dia. Kalau atas dunia ni ikut Allah, boleh jawab. Ikut Al-Quran, boleh jawab lah. Quran kitabi. Nabi Muhammad, Nabiku. Tapi dalam dunia ni, ajaran Nabi tak peduli. Tak? Macam mana nak jawab? Saudaraku orang Islam, atas dunia dia bermusuh dengan sesama Islam. Suka berbalah. Tak? Benda-benda kecil pun balah juga. Okay. Macam mana nak jawab saudaraku orang Islam? Ikhwani muslimun. Saudaraku adalah orang Islam. Tak? Ini amalan atas dunia ni. Jawab tu boleh tak boleh. Cakap pun bahasa Arab dah. Malaikat mari tanya, ma rabbuk, bahasa Arab halu dah. Orang Melayu tak ada bahasa Arab boleh jawab agak. Yang jawab ni amalan kita atas dunia ni. Bukan nanti orang ajar masa mati dah, waktu tak ada. Tak boleh nak kata apa dah lah. Kalau dia tak beriman pada Allah, ajarlah macam mana pun. 3 jam pun. Tak nak jawab macam juga. Okay. Yang pentingnya ialah amalan atas dunia ni ikut ajaran Allah dan ikut ajaran Nabi sungguh, maka dia boleh jawab dengan tenang, insya-Allah. Manakala di sana nanti kita akan bertemu lagi mungkinlah ke depan, insya-Allah. Nabi ada buat tazkirah. Ni ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nabi buat tazkirah orang hidup. Ni sabit dengan hadis-hadis yang sahih. Orang hidup ni kita bagi peringatan mati. Nabi ada sebut pula hadis-hadisnya. Dalam Riyadhus Salihin pun Imam Nawawi letak tajuk Mau'izah, peringatan semasa perkebumian jenazah. Ada hadis-hadis. Riyadhus Salihin ni hadis sahih belakalah dalam tu. Maka hak sahih ni pula orang tak apa buat pula. Tak. Okey. Sepatutnya itu yang dilakukan. Okey. Jadi kalau nak baca Quran pun berdoa, sabit Nabi ada doa. Di kubur Nabi ada doa. Orang agak pas tanang agak baca doa je. Baca doa balik. Gitu je okey. Tempat kita pernah saya pergi musim bulan 12 beginilah, musim banjir buat di satu tempat yang jauh lah, anak beranak. Tu imam orang lama, orang tua. Dia baca buku dia betul.
Lama, sejam kali. Ribu ujang dak weti baca. Orang mari sekali tembok lari habis dah ujang lebat ni saya pun tembok juga. Ya duk baca seorang ni. Adalah dua orang itu kat Kemang maknanya. Maknanya main ribut, main gapo, mana dak baca pun tak apa. Tak semestinya kena baca habis benda tu. Benda tu pun tak sabit dengan dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama. Dia termasuk perkara forok yang menjadi khilaf di kalangan ulama. Tengoklah cuaca pula lagu mana okey. Okay, mudah-mudahan kita baca hadis ini kita boleh faham mana yang mari daripada Nabi sungguh, yang mana yang menjadi pertelingkahan di kalangan ulama, yang mana yang bukan mari daripada Nabi, yang direka oleh orang kemudian, termasuk oleh kaum Melayu kita sendiri. Okay, sekadar itu saja kuliah kita pada malam ini. Mudah-mudahan dapat menambahkan kepahaman kita dalam beragama berdasarkan kepada sumber yang sebenar, iaitu Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.